Salam sejahtera, ini isu panas yang sedang berlegar di media sosial dan juga di dalam laman-laman web. Menuduh pengarah SPRM rasuah, polis siasat hantaran Facebook yang mengaitkan TMJ. Polis telah menerima laporan dan sedang menjalankan siasatan berhubung satu hantaran Facebook Kelab Penyokong PAS Malaysia yang mengaitkan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam tuduhan rasuah terhadap individu. Ketua Polis Johor CP M. Kumar berkata, hantaran itu mendakwa Tunku Mahkota Ismail mengatakan pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin meminta rasuah berjumlah 20 juta ringgit daripada Qatar Holdings pada 28 Januari tahun lepas. Kumar berkata laporan berhubung dakwaan itu dibuat di Balai Polis Bandar Penawar, Kota Tinggi kira-kira jam 4.05 petang semalam. Siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas, bahagian pendakwaan Unit Undang-Undang Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes masih di peringkat siasatan dan orang ramai dinasihatkan agar menjadi pengguna media sosial yang bijak dan tidak menggunakan platform tersebut dengan menyalahi undang-undang, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang membuat hantaran, menularkan ataupun berkongsi maklumat berbaur hasutan, fitnah dan palsu sehingga boleh menjejaskan ketenteraman awam serta keselamatan negara. Kumar merujuk hantaran bertajuk TMJ dan dah bersuara takkan PMX masih senyap. Semalam, Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi dilaporkan berkata, Johor melihat isu itu sebagai satu cubaan hasutan jahat dalam menjatuhkan institusi raja, diraja dan kerajaan negeri telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan. Saudara-saudara sekalian, isu ini memang isu yang sangat-sangat luar biasa. Tuduhan rasuah yang mengaitkan Tunku Ismail, MC sedia beri kerjasama. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, MCMC, sedia memberi kerjasama penuh kepada PDRM berhubung siasatan terhadap pemilik akaun media sosial yang mengaitkan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam tuduhan rasuah terhadap seorang pegawai kanan kerajaan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, MCMC mempunyai kepakaran teknikal dalam mengendalikan siasatan berkenaan kes-kes melibatkan platform media sosial. Kami sedia memberi bantuan kepada PDRM, tetapi setakat ini kami masih belum terima sebarang aduan atau permohonan untuk membantu siasatan. MCMC bergantung pada laporan awam untuk kita ambil tindakan, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program sumbangan murid cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 di Pejabat Pendidikan Kulai hari ini. Terdahulu hari ini, Ketua Polis CPM Kumar mengesahkan telah menerima laporan dan sedang menjalankan siasatan berhubung satu hantaran Facebook Kelab Penyokong PAS Malaysia yang mengaitkan Tunku Mahkota Ismail dalam tuduhan rasuah. Semalam, Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi dilapor berkata, Johor melihat isu itu sebagai satu cubaan hasutan jahat dalam menjatuhkan institusi diraja dan kerajaan negeri telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan. Sementara itu, dalam isu berbeza, Teo yang juga ahli Parlimen Kulai berkata, agensi media rasmi kerajaan telah diarah memberi penjelasan berhubung isu pembelian saham Malaysia Airport Holdings yang dimiliki BlackRock. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kementerian Kewangan serta Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri telah memberikan penjelasan berhubung perkara itu.
Sekian untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, satu lagi rahasia ataupun pendedahan yang mengejutkan kita daripada 6 ahli parlimen bersatu yang telah menyokong Anwar Ibrahim. Arahan parti satu perangkap, 6 ahli parlimen bersatu akan pertahan kerusi. Wow, apa cerita ini? Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein, Syed Abdul Faisal menyifatkan arahan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu supaya 6 ahli parlimen parti itu termasuk dirinya menyatakan sokongan sebagai satu perangkap dan penganiayaan. Sebelum ini, 6 ahli parlimen bersatu itu menyatakan sokongan mereka terhadap Anwar Ibrahim. Sepanjang kami menyokong kerajaan Perdana Menteri ke-10, kami tak pernah katakan kami bukan ahli parti bersatu. Tak pernah, kata beliau lagi. Dan kami tak pernah buat apa-apa poster yang menunjukkan kami bukan ahli bersatu. Kami tidak menentang perlembagaan parti. Kami tidak menentang prinsip parti, katanya lagi. Apa yang kami buat ialah kami masih lagi menjadi ahli parti bersatu. Kami tidak menentang dasar-dasar parti. Kami memberi sokongan mengikut prinsip-prinsip perlembagaan dan raja berdaulat, kata beliau lagi. Tetapi bila benda itu tidak kena, maka parti mengambil satu tindakan lain dengan memindah perlembagaan, katanya pada sidang media di Bukit Gantang hari ini. Menurut Syed Abdul lagi, pindaan perlembagaan yang berkuat kuasa 1 April itu tidak boleh mengenakan tindakan restriktif terhadap 6 ahli parlimen bersatu itu. Maknanya, patah balik belakang tak boleh. Apa mereka buat? Mereka mengeluarkan arahan daripada MPT, katanya. Itu arahan yang dibuat selepas pindaan. Kami bagi sokongan lebih awal. Arahan MPT ini seolah-olah menganiayai dan memerangkap kami, katanya pada sidang media hari ini di Bukit Gantang. Hari ini yang disiarkan secara langsung di media sosial Facebook. Pada 20 Jun lalu, Bersatu Memaklumkan telah menyerahkan notis pemakluman kekosongan kerusi di bawah perkara 49A Perlembagaan Persekutuan membabitkan 6 ahli parlimen bersatu ke pejabat Speaker Dewan Rakyat. Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi berkata, notis membabitkan kekosongan kerusi Parlimen Jeli, Gua Musang, Bukit Gantang, Kuala Kangsar, Tanjung Karang dan Labuan itu juga telah ditandatangan olehnya selaku Ketua Whip. Pengesahan kekosongan luar jangka ini hendaklah dihormati. Apatah lagi Seksyen 18C Akta Pertubuhan memperuntukkan sebarang keputusan sesuatu parti politik adalah muktabad dan konklusif, katanya. Secara prinsipnya, saya yakin Tan Sri Johari Abdul mahu memastikan badan legislatif bebas daripada pengaruh politik kepartian dengan menghormati keluaran perlembagaan dan menjunjung kedaulatan undang-undang, katanya pada kenyataan. Dalam pada itu, Syed Abu Fahasin berkata pihaknya telah menghantar surat bagi menjelaskan perkara itu kepada Speaker Dewan Rakyat. Tegasnya, 6 ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri itu tidak bersalah ataupun melanggar perlembagaan parti bersatu. Dalam pada itu, Syed Abu Hussein berkata dia sedia mempertahankan kerusi di sandangnya jika pilihan raya diadakan. Saya mempunyai keyakinan penuh. Setelah saya membaca detailnya, kemungkinannya kita tak tahu. Tapi kalau ada PRK, saya sedia untuk mempertahan, kata beliau lagi. Katanya, dia yakin Speaker Dewan Rakyat akan membuat keputusan dalam tempoh 3 minggu ketika persidangan berlangsung. Menurut Syed Abu Hussein lagi, keputusan yang dibuat Speaker Dewan Undangan Negeri Adun Kelantan mengenai pilihan rakyat kecil Dun Nenggiri tidak mempengaruhi Speaker Dewan Rakyat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Akhirnya Anwar Ibrahim tampil memberikan jawapan mengapa beliau
tidak dapat membantu berkempen di PRK Sungai Bakap. Musuh Perikatan Nasional, yaitu PH, sekarang ini mula berperang habis-habisan di PRK Sungai Bakap. Salah satu perkara yang digunakan oleh Perikatan Nasional untuk menyerang Pakatan Harapan ialah kononnya keengganan, ketidaksanggupan Anwar Ibrahim turun untuk berkempen. Tapi mereka lupa, Anwar Ibrahim ada jawaban yang sangat logik dan Anda patut terfikir. Anwar Ibrahim berkata, beliau tidak turun berkempen dalam pilihan raya kecil Sungai Bakap kerana beliau mahu fokus kepada masalah yang lebih utama, yaitu ekonomi dan membangunkan taraf hidup rakyat. Cuba Anda fikirkan sendirilah, kalau Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim sibuk berkempen selama 3 minggu di PRK Sungai Bakap, apa yang akan terjadi dengan kerja yang sepatutnya dilakukan oleh seorang Perdana Menteri? Itu barulah dikatakan Perdana Menteri berjiwa rakyat. Tidak mengambil berat tentang kalah atau menang pilihan raya partinya. Yang diambil berat ialah tentang rakyat dan keutamaan kepada rakyat. Inilah Perdana Menteri yang hebat. Kalau Anwar Ibrahim betul-betul hanya memikirkan parti dan kepentingannya, sudah tentu beliau akan mengambil langkah membantu calon, terutamanya di PRK Sungai Bakap yang calonnya ialah calon PKR. Sebagai Presiden PKR, Anwar Ibrahim wajar berada di sana. Tapi dia tahu lebih ramai yang boleh bantu di sana. Rafizi Ramli dah ada di sana. Anwar Ibrahim sangat mempercayai Rafizi Ramli. Maknanya Anwar Ibrahim ialah seorang pemimpin yang sangat hebat, mempercayai orang kanannya, dan beliau melakukan pekerjaan yang wajar beliau lakukan, yang harus beliau lakukan, yaitu sebagai Perdana Menteri. Tentulah kalau Anwar Ibrahim memikirkan hanya kemenangan, beliau pasti akan berada di Sungai Bakap. Tapi, kata Anwar Ibrahim, dia patut lebih mengutamakan yang lebih utama, yaitu ekonomi dan membangunkan taraf hidup rakyat. Saudara, 3 minggu berkempen itu kalau digunakan untuk mencari pelaburan, menaikkan taraf hidup rakyat, itu lebih bermakna. Dan pasti, walaupun tanpa kehadiran Anwar di Sungai Bakap, diyakini oleh netizen, penganalisis politik bahwa kerusi di Sungai Bakap juga akan dapat dirampas semula oleh Pakatan Harapan. Justru pengerusi Pakatan Harapan itu meminta rakan-rakan dalam parti dan semua pihak memahami keadaan beliau yang tidak turun berkempen membantu calon PH, yaitu Dr. Johari Arifin. Kata Anwar Ibrahim, saya tak bertanding di Sungai Bakap. Saya tak pergi pun Sungai Bakap. Saya tumpu masalah ekonomi, bangunkan rakyat. Tak ambil gaji, kata Anwar lagi. Saya tidak pergi Sungai Bakap sebab saya fikir saya kena terus bekerja, kata Anwar lagi. Petang ini kita jumpa jawatan kuasa pemandu unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM, pegawai-pegawai daerah dan lain-lain untuk bincang pembangunan projek-projek Bumi Putra Pulau Pinang, kata beliau lagi. Kata Presiden PKR itu, beliau telah menyerahkan kepada rakan-rakan dalam gabungan parti bawah Kerajaan Perpaduan, termasuk Timbalan Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid untuk membuat kerja di kawasan tersebut. Inilah Perdana Menteri berjiwa rakyat. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Bila sebut Muhyiddin dan Mahathir, pasti Anda teringat prestasi mereka. Tak boleh disangkal bahawa sepanjang pemerintahan Mahathir sebagai Perdana Menteri sebanyak 2 kali, banyak sumbangan beliau. Namun demikian, banyak juga perkara-perkara yang sebenarnya agak kontroversi ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Hari ini, patutlah tidak puas hati prestasi kerajaan Madani. Orang kuat pun Muhyiddin dan Mahathir.
Terbongkar sudah siapa orang kuat Institut Masa Depan Malaysia MASA yang mengeluarkan kajian kononnya 58% responden tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan Madani. Yang ini memang lucu, yang ini memang sangat-sangat lucu. Rupa-rupanya ini orang kuatnya. Simakan di laman web rasmi institut itu mendapati pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan pengerusi dan pengasas MASA. Ini satu perkara yang memang lucu. Pastilah kalau Muhyiddin adalah pengerusi kepada MASA, sudah tentu hasil kajiannya akan lebih menjurus kepada Muhyiddin Yassin untuk mengap-apkannya, untuk menaik-naikkan nama Muhyiddin dan bukanlah membuat satu kesimpulan, satu dapatan ataupun satu keputusan diumumkan yang natural. Ianya pasti berat sebelah. Anda pun dapat fikirkan secara logiknya. Sementara itu, seorang lagi pengasas ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan pemegang amanah antaranya ialah Datuk Dr. Razidin dan juga Naib Presiden Bersatu. Mengulas status MASA, pemerhati politik Najib Bakar mempersoal hasil kajian yang turut merumuskan bahawa ekonomi negara menjadi semakin merucing itu. Institut Masa Depan Malaysia Perikatan Nasional sebenarnya Institut Masa Depan Malaysia ataupun MASA itu ialah Perikatan Nasional. Itu rumusannya, mudah sahaja, kata pemerhati politik Najib Bakar. Jawab servis sendiri guna Saitro, seorang 10 akaun agaknya sindir beliau lagi. Pastilah mereka akan membuat satu kajian responden yang akan merumuskan keuntungan untuk mereka. Cubalah buat natural baru kita tahu. Najib turut berkongsikan gambar pejabat MASA yang beralamat di Jalan Ara dekat Bangsar di Ibu Negara. MASA mendakwa kajian yang dijalankan melibatkan 1,920 responden berumur 18 tahun ke atas di Semenanjung, Malaysia. Mereka kononnya ditemu bual mengenai isu-isu semasa ekonomi, sosial dan politik menerusi telefon dari 30 April hingga 26 Mei lalu. Institut itu turut memaklumkan hanya 39% responden Melayu menyatakan mereka berpuas hati dengan prestasi Anwar sebagai Perdana Menteri, manakala responden China dan India masing-masing 74 dan 60%. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ini memang luar biasa. Akhirnya, tembelang sebenar konon kajian MASA ini adalah ini dia, orang kuat Muhyiddin dan Mahathir patutlah tak puas hati prestasi kerajaan Madani. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita dapat satu maklumat lagi. Walau dimaki hamun, kerajaan Madani terbukti bersifat terbuka. Berbanding dengan kerajaan-kerajaan yang lain, tak berani buka parlimen pun, takut nak buat sidang media pun, hanya guna PDF. Walaupun kerajaan Madani diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dimaki hamun, hak rakyat untuk bersuara tetap dihormati. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan terbukti bersifat terbuka dan memberi peluang kepada rakyat untuk berhimpun secara aman dalam himpunan demo rakyat lawan Anwar di Kompleks Seri Perdana Putrajaya semalam. Ini mengesahkan Malaysia di bawah kerajaan Madani menghormati hak untuk berkumpul, hak untuk berhimpun secara aman, dan hak untuk menegur serta mengkritik pemerintah. Kerajaan di bawah teraju Anwar menghormati hak setiap rakyat. Walaupun Perdana Menteri itu dimaki hamun, katanya selepas menghadiri program ekspirasi generasi kita semalam. Beliau berkata, mengikut laporan yang diterimanya,
Himpunan disertai kira-kira 100 orang itu hanya membabitkan kelompok kecil masyarakat. Kata beliau, kita tengok daripada 30 juta rakyat Malaysia, mereka berjaya kumpulkan siang tadi semalam adalah 100 orang. Ini satu angka menakjubkan. Saya ingatkan 100,000, rupa-rupanya 100 orang sindirnya. Petang semalam, peserta perhimpunan yang gagal mendapat sambutan rakyat itu mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim menurunkan harga diesel serta tidak menaikkan harga petrol. Kumpulan itu turut mendesak kerajaan mengembalikan bekalan beras putih tempatan selain membenarkan pengeluaran simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu perkara yang memang menakjubkan. Hanya 100 orang yang mengikuti himpunan anti Anwar ini. Ini menunjukkan himpunan tersebut gagal segagal-gagalnya. Hanya mewakili 100 orang daripada 30 juta rakyat Malaysia, itu bolehlah dikategorikan sebagai hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok kecil. Mereka sebenarnya tidak mewakili suara rakyat Malaysia yang sebenar. Mereka hanya terbawa-bawa emosi maupun untuk kepentingan mereka sendiri. Nak mencari nama menggunakan isu yang popular. Beberapa hal yang mereka bawa dalam himpunan ini sebenarnya hanyalah isu-isu yang popular, yang tidak semestinya benar. Sebagai rakyat Malaysia, jadilah rakyat yang bijaksana, bukan rakyat yang ditarik hidungnya bagai seekor kerbau atau lembu. Ada orang nak ambil kesempatan, anda ikut. Itu yang tak betul. Sebenarnya saudara-saudara, isu-isu yang mereka gunakan ini nampaknya hanya untuk meraih simpati daripada rakyat. Hanya untuk meraih perhatian daripada rakyat. Antaranya ialah isu tentang melibatkan beras putih. Kerajaan telah mengambil jalan untuk mengelakkan berlaku penipuan penjualan beras tersebut. Apabila kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membuat intervensi mengatasi masalah tersebut, ada pula yang melalak, nak buat ulangan, nak buat U-turn. Perkara itu tak patut dibuat. Kalau dah ada penambahbaikan, kenapa nak buat U-turn semula? Bagai cerita perumpamaannya, anda dah kubur seekor bangkai kucing yang busuk, yang tak perlu anda lihat lagi. Akhirnya ada orang desak untuk anda korek semula kucing itu. Apa akan jadi? Anda hanya menemui bangkai yang sudah berbau, berulat dan sangat jijik. Selain daripada itu, desakan membenarkan pengeluaran simpanan wang simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ini adalah satu perkara yang mungkin popular bagi sebilangan rakyat Malaysia. Tapi hampir keseluruhan rakyat Malaysia sudah menyedari bahawa berlaku kerugian apabila mereka mengeluarkan wang simpanan mereka di saat ini. Kerana mereka telah sedar tiada gunanya mengeluarkan wang tersebut pada waktu ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Waduh. Ini memang berita paling kesian lah di Sungai Bakap. Kempen Perikatan Nasional sudah hilang punca. Itu kata Rafizi. Amat kesianlah kan untuk kempen Perikatan Nasional di Sungai Bakap ini. Dikabarkan sudah hilang punca. Apa tidaknya sudah hilang modal. Modal politik dah habis. Nak cakap tentang apa lagi pun tak boleh. Kerana sebelum ini SPR sudah beri amaran, jangan sentuh 3R. Biasanya isu 3R ini paling popular. Jadi nak guna isu 3R, bahaya. Nanti kena tangkap. Jadi baguslah kita suka dengan pengumuman SPR supaya isu 3R jangan diguna. Dengan penegasan perkara itu, kedua-dua pakatan, yaitu Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, Kerajaan dan Pembangkang, wajib untuk tidak menggunakan isu 3R. Jadi, siapa yang akan kehilangan modal? Tak tahulah. Anda pun tahu siapa jawapannya. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menyifatkan kempen Perikatan Nasional sudah hilang punca. Dalam sidang media hari ini, Rafizi berkata,
Gabungan itu langsung tidak memberi tumpuan terhadap isu setempat. Sebaliknya hanya memainkan isu di peringkat nasional. Ini yang lucu lah kan. Sebenarnya pilihan raya kecil sama ada pilihan raya kecil sama ada itu melibatkan ADUN ataupun parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri atau parlimen, ianya membawa isu yang berbeza. Kalau parlimen itu isu nasional yang boleh dimainkan. Kalau Anda adalah pengikut politik, Anda faham itu. Manakala untuk Dewan Undangan Negeri pula adalah tidak wajar menggunakan isu nasional. Karena isu nasional itu untuk seluruh negara. Apa isu nasional? Apa isu setempat? Bagi pilihan raya kecil untuk Dewan Undangan Negeri, gunalah isu politik di setempat. Tapi tak tahulah, mungkin Perikatan Nasional sudah kehilangan modal menggunakan isu setempat. Dan paling teruk lagi, awal-awal lagi mereka dah kalah dalam soal kelayakan calon. Dalam sidang itu Rafizi kata gabungan Perikatan Nasional langsung tidak memberi tumpuan terhadap isu setempat. Sebaliknya hanya memainkan isu di peringkat nasional. Nampak sangat Perikatan Nasional hilang punca dalam kempen PRK kali ini. Kerana mereka tidak memberi tumpuan kepada isu-isu yang lebih penting kepada penduduk Sungai Bakap. Serta kemampuan calon untuk memberi khidmat terbaik untuk pengundi di sini, kata Rafizi lagi. Rafizi mengulas kenyataan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin ketika kempen semalam berkenan, rakyat akan berdepan satu lagi kejutan berkenan penyelarasan subsidi. Muhyiddin merujuk kenyataan Rafizi bahawa kerajaan akan menggunakan strategi sama seperti penyelarasan subsidi diesel, iaitu dengan tidak membuat makluman awal kepada umum berkenan sebarang keputusan berkaitan penyelarasan subsidi petrol RON 95. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata, Perikatan Nasional mengambil kesempatan memainkan emosi rakyat dalam hal yang sudah diketahui memerlukan campur tangan kerajaan, seperti dasar subsidi pukal dan pengukuhan kedudukan kewangan. Muhyiddin boleh memainkan isu, tetapi saya ingat rakyat sedia maklum rekod pentadbirannya, kata Rafizi. Apabila kerajaan Mendani ambil alih, kami juga terkejut dengan hutang yang mereka tinggalkan. Kita tak ada pilihan lain selain mengambil keputusan-keputusan yang boleh membina daya saing negara di masa akan datang, katanya. Langkah kerajaan untuk melaksanakan penyelarasan subsidi bagi diesel untuk Semenanjung Malaysia dikritik hebat Perikatan Nasional. Bagi menggantikan subsidi pukal, kerajaan menyediakan bantuan tunai RM200 kepada pengguna kenderaan diesel persendirian dan sistem kawalan diesel bersubsidi untuk perniagaan. Mengulas lanjut, Rafizi berkata beberapa dasar tidak popular perlu dilaksanakan bagi pertumbuhan ekonomi menerusi langkah yang dapat mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Sementara kita tak menyerang mereka dengan rekod hutang dan perbelanjaan mereka semasa jadi kerajaan, saya ingat rakyat boleh menilai sendiri bahawa tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan Madani sebenarnya diwariskan oleh kerajaan Muhyiddin sendiri, katanya lagi. Rafizi berkata pengundi atas pagar adalah kunci untuk kerajaan kejayaan kempen kali ini. Dalam minggu kedua kempen, sasaran dan fokus kami selain memperhebat lagi momentum ialah untuk memastikan naratif kempen berlaku dengan baik dan sampai terutamanya kepada pengundi atas pagar, kata Rafizi lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.